あ、こんなこともできるんだね。すごい。いえいえいえいえ。あ、今日は誕生日ですよね。お誕生日おめでとうございます。プレゼント、どうぞ。うわ、ありがとうございます。嬉しい。Hai minasan, konnichiwa. Cakap Jepun no Fadila Sensei desu. Okey, hari ni Sensei nak sharekan kepada anda 5 positive Japanese words. Be positive. Yang pertama adalah ureshi. Ureshi. Ureshi bermaksud gembira, happy, okey? Ureshi. Contohnya, 今日は誕生日ですよね。お誕生日おめでとうございます。プレゼントどうぞ。Wah, arigatou gozaimasu, ureshi. Okay, perkataan yang kedua adalah shiawase. Shiawase. Shiawase bermaksud bahagia. Bahagia, kita kalau orang Malaysia, kita jaranglah sebut pun bahagianya macam tu. Tapi orang Jepun, dia selalu sebut perkataan shiawase. Contoh dia, ada satu lagu yang menggunakan perkataan ni. Kalau Sensei nyanyi mesti korang tahu. Sebab lagu ni dia ada bahasa Jepun, bahasa Melayu. Ada version masing-masing. Lagu dia macam ni. Shiawase nara te o tatako. Shiawase nara te o tatako. Sambung sendiri. Shiawase nara te o tatako. Shiawase nara te o tatako. Tahu tak lagu apa tu? Tahu kan? Okay, so itu dia menggunakan perkataan shiawase. Maksud dia bahagia. Okay, seterusnya perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga adalah yasashi. Yasashi maksud dia baik hati. Biasanya kita akan gunakan untuk orang lah, baik hati. Yasashi. Contohnya, Oba-san, nimotsu omosou desu ne. Mochimashou ka? Arigatou. Yasashito da ne. Okay, perkataan yang keempat. Perkataan yang keempat, saya rasa semua orang, mostly lah, ramai orang tahu perkataan ni. Perkataan paling famous dalam bahasa Jepun, iaitu kawaii. Kawaii maksud dia comel. Okay, comel. So, orang Jepun suka sangat perkataan kawaii ni. Biasa dia akan sebutlah semua benda lah kawaii. Kawaii kan. Dan barang-barang dia orang kat Jepun pun mostly, kalau anda suka pergi ke Daiso, barang dia semua kawaii kan. Rasa macam nak beli semua. Kawaii. Itu adalah perkataan yang keempat. Kawaii desu ne. Yang kelima, perkataan yang terakhir. Sensei paling suka perkataan ini, Sensei suka sebut dalam kelas, iaitu sugoi. Sugoi. Sugoi maksud dia hebat. Okay? Sugoi adalah hebat. So, biasanya kalau kita nak puji orang tu, powernya, terrornya, kan? Hebatnya. So, kita akan cakap perkataan sugoi. Contohnya, konna koto mo dekiru nda ne. Sugoi. Ye. So, itu adalah 5 perkataan positive Japanese word yang anda boleh gunakan hari-hari. Puji kawan-kawan anda, puji orang sekeliling anda supaya kita semua akan rasa happy dan positive vibes on. Okay, kalau anda nak Sensei share lagi perkataan-perkataan bahasa Jepun, jangan lupa like, share dan komen video ini. Dan jangan lupa komen juga di bawah apa perkataan-perkataan positif yang selalu anda gunakan dalam bahasa Jepun. Ja, mata sugi no video made! Hai minasan, konbanwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu. Genki desu. Okay, malam ini seperti yang dijanjikan, Sensei ada special guest untuk live Facebook malam ini. Okay, ada yang dah tahu, dah kenal lah. Dah kenal lah kalau dah tengok poster kan. Dah tengok poster. So, guest kita malam ni Hanani Sensei. よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さん、晩ご飯食べましたか? Dah makan ke? Dinner malam ni, Hanani Sensei 食べましたか? はい、もう食べました。食べましたね。お腹がいっぱい。お腹がいっぱいですね。いいですね。Okay, so Sensei harap semua orang yang tengah tengok live ni dah bersedia. Kita ada sharing yang sangat best daripada orang yang berpengalaman, yang lebih makan garam daripada Sensei. Lebih makan garam betul sikit. Okay. So Hanani Sensei akan share pengalaman beliau, macam tajuk kita malam ni tentang pengalaman bekerja di kilang Jepun di Malaysia. Kalau sebelum ni Sensei pernah ajak kawan Sensei yang berada di Jepun, ada seorang tu Maru-san,
dia cerita tentang pengalaman dia bekerja di kilang di Jepun. Ya, Pengalaman di kilang di Jepun. Tapi hari ni saya bawakan kilang di Malaysia tapi kilang Jepun. So mungkin ada perbezaan, mungkin ada yang sama. So nanti kita tengok apakah yang kita boleh belajar daripada sharing Hanani Sensei. Hai. Okay. So jangan lupa share dan like dulu video ni supaya ramai lagi orang. Mungkin saya rasa ramai je orang yang bekerja di kilang Jepun dekat Malaysia ni kan, sebab kita ada banyak kilang. Betul. Sebut je nama-nama brand Jepun tu, kilang ni mesti ada kat Malaysia. Yes. Especially kat Shah Alam ni lah. Shah Alam tempat yang paling banyak kilang saya rasa. Selain roundabout dia ada banyak kilang dekat Shah Alam ni. Betul, tepat sekali. So kilang-kilang Jepun mungkin ada budaya yang berbeza dengan kilang-kilang Malaysia. Saya pun tak tahu sebab saya tak ada pengalaman. So tu saya membawa orang yang lebih berpengalaman. Hai. Okay, semua orang dah ready ke nak dengar sharing? Kalau dah ready, komen sikit. Yosh komen sikit kat bawah. Saya akan tengok komen anda. Kalau dah ready, ramai orang dah bersedia, saya akan mulakan. Jangan lupa share dan like supaya ramai lagi orang dapat dengar sharing malam ni. Okay, cuba desu ka? Hai. Hai. So dewa. Okay, kita minta Hanani Sensei untuk jika suka istimewa rati tu. I desu ka? Hai. Wakarimashita. Hai. Hai, minasan konbanwa. Konbanwa. Watashi no namae wa Hanani desu. Okay, nama saya adalah Hanani. Malaysia kara kimashita. Malaysia je. Malaysia je. Malaysia je. je. Okay, so sedikit sebanyak tentang saya. Saya dulu merupakan pelajar AAJ under tajaan JPA. AAJ tu apa? AAJ. AAJ tu apa? AAJ ya. Okay, so Kita tahu AAJ je. adalah ambang asuhan Jepun. Okay, dia ada satu program tajaan JPA. And then ambang asuhan Jepun tu berada di Universiti Malaya. Okay, so berada kat situ selama 2 tahun. Okay, and then selepas 2 tahun itu saya fly lah ke Jepun di Niigata University. Niigata University. Ya, Niigata Okay, siapa tahu Niigata University kat mana? Tahu ke kat area mana? Atas ke, tengah ke, bawah ke? Okay, so Niigata University dia berada di belah laut Jepun. Okay, so kalau tahu kanan kiri, dia dekat belah kiri lah. Okay, Kanan kiri. Okay, First Tokyo. kali kena bayangkan peta Jepun tu korang kena tahu dulu. Bayangkan dulu peta Jepun. Okay, ni Tokyo. So kat sini lah Niigata. So dekat belah kiri. Nampak kan? Kena bayangkan nampak kan? So saya berada di situlah di Niigata University belajar chemical engineering. Chemical engineering. Kagaku. So kagaku desu ne. So kagaku, kogaku. Okay, kita panggil dia macam tu. And then selepas itu saya pulang ke Malaysia. And then sebelum saya pulang ke Malaysia, saya join, kita panggil shukatsu. Shukatsu desu ne. Shushoku Katsudo. Shushoku Katsudo. Okay. Shushoku Katsudo tu nama panjang dia lah. Kita pendekkan orang Jepun, dia memang suka short form kan. Yes, So dia jadi betul. Shukatsu. Shukatsu. Shukatsu tu apa? Nanti orang tahu Shukatsu tu apa Sensei? Shukatsu adalah apa kita panggil kan? Mencari pekerjaan lah. Mencari Dia kata pekerjaan. musim mencari pekerjaan ni. Sebab kat Jepun musim mencari pekerjaan ni biasanya waktu 4th year first sem. Okay, 4th year first sem tu memang dah semua pelajar-pelajar akan cari pekerjaan. Termasuk orang Jepun. Yes, termasuk orang Jepun sekali. Itu memang berada di Jepun sahajalah. Okay. So waktu tu saya cari kerja lah. So saya cari kerja bukan sahaja kerja untuk kerja di Jepun, malah kerja kat Malaysia juga. Oh, so boleh cari kerja kat Malaysia walaupun kita duduk kat Jepun? Yes, betul. So kita boleh buat macam tu juga. And then kebetulan lah kebetulan. Alhamdulillah lah, saya punya rezeki lah agaknya. Rezeki. Ya, rezeki. Terus saya apply lah beberapa. Okay, ada beberapa company Jepun yang based di Malaysia, dia datang and then dia terus interview kat situ je. Okay, so memang senang lah. Okay. And Jadi company Malaysia tu dia interview orang Malaysia je ke dia interview orang Jepun juga? dia interview orang Malaysia lah. Sebab Malaysia. yang itu hanya untuk kita panggil macam mana macam event lah. Shukatsu punya event gitu. Untuk orang Malaysia. Untuk orang Malaysia sahaja. So dalam tu ada pekerjaan di Malaysia dan juga pekerjaan di Jepun lah. Okay. So boleh pilih mana satu. And then kat situ saya interview semua. And then alhamdulillah waktu 4th year tu dalam tengah tahun. Tak habis lagi first sem? Belum habis ke? Baru nak habis first sem rasanya. So saya dapat tawaran pekerjaan. Tak habis belajar lagi dah dapat kerja. Yes, betul, tepat sekali. Ya, tapi itu memang macam sistem dekat Jepun kan. Dia Ya, memang betul. 4th year, kadang-kadang ada orang 3rd year tu pun dia dah start pergi cari kerja. Betul. Dia ada satu jiki, musim untuk orang cari kerja. Bulan
3 ya? Bulan 3. Bulan 3 kita akan cari kerja, bulan 3 tahun depan tu kita akan masuk kerja. Yes. So setahun awal dia cari kerja. Tu Betul. memang konsep kat Jepun lah. So orang Malaysia saya pun ada juga masa tu, tapi saya tak pergi juga. Nampak tak kita nak buat apa, kita nak balik. So kita nak cari kerja, kita nak secure kerja kita awal-awal, tak ambil pelajar lagi, boleh dapat kerja. Betul. So Sesi akan waktu tu memang Sesi rasa secure lah sebab Sesi dah ada kerja kan. Oh balik-balik ni aku balik dah ada kerja. Tak sempat goyang kaki. Tak sempat goyang kaki lah. Tak sempat goyang kaki, terus kerja. Terus kerja Asyik. Okay. So lepas tu setahun kemudian Sesi pun balik Malaysia and then mula bekerja lah sebagai seorang Terus engineer. masuk bulan 4 lah. Masuk bulan 4. Masa tu mesti ada tanya kenapa pilih kerja kat Malaysia, kan boleh cari kat Jepun masa tu kan. Dia soalan favourite lah kalau student-student. Saya kenapa tak kerja kat Jepun? Kenapa Hanani saya tak memilih untuk kerja kat Jepun? Kenapa tak kerja kat Jepun kan? Okay, saya mula-mula memang cari jugalah kerja kat Jepun beberapa. Tapi mungkin bukan rezeki Sesi. Adalah niat tu. Memang ada niat, memang ada minta pun. Memang dah okay. siap pergi interview apa semua, tapi mungkin bukan rezeki Sesi lah. And then lagi satu Sesi rasa nak kembali lah kat Malaysia kan. Kembali ke jalan Yelah sebab kita pun ada family kat sini kan. So Sesi rasa better lah Sesi balik. Sebab Sesi decide untuk bekerja di Malaysia. Okay, so sambung lagi. Lepas balik kerja kat Malaysia sebagai engineer, dekat mana kerja apa? Itulah sharing kita malam ni kan. Kerja apa kilang dekat budak kilang, bukan budak biasa-biasa. Minah kilang. Minah kilang. Gitu. Okay. So waktu tu first year balik kan, balik ke Malaysia masuk bulan 4. Hanani Sensei kerja kat mana sebagai apa? Okay, saya balik Malaysia and then saya bekerja di Panasonic Industrial Devices. Panasonic. Panasonic semua tahulah Panasonic. Tapi Panasonic kat Shah ada banyak, dekat section situ, section sini. So saya punya dekat section 16, section 16 lah. Sebagai engineer. Engineer. So handling, saya handle bahagian material lah, motor material. Okay. Saya berada di R&D punya section. Okay, R&D. R&D tu apa? Nanti nak tanya. R&D R&D budak kilang biasanya tahulah kan. Betul. Okay, R&D ialah research and development lah. So macam kita nak produce benda baru, produk baru, so dekat situlah. Tapi sesi handle hanya bahagian material sahaja. Okay, material. Alright, arigatou gozaimasu Hanani Sensei. Okay, Sensei lupa nak cakap kita sekarang berada. Sebab kita cerita pasal kilang, kita sekarang berada di angkasa. Angkasa sangat. Angkasawan kita hari ini. Okay, supaya dapat feel kilang tu sikit. Sikit lagi kita terbang supaya kita tak ambil yang ada alien. Okay. So, Hanani Sensei bekerja di kilang Panasonic sebagai engineer selama 3 tahun. Ya, 3 tahun. 3 tahun. So, nanti kita akan sambung cerita pasal kilang tu. Tapi mungkin sebab Cikgu Syok kan mungkin boleh cerita lepas jadi engineer tu Hanani Sensei pernah bertukar kerja sebagai apa, sekarang kerja sebagai apa. Okay. So, selama Sensei menjadi minah kilang. Minah kilang selama 3 tahun. And then selepas tu Sensei tukar kerjaya Sensei sebagai account analyst. Account analyst tang mana belajar account tu tiba-tiba jadi account analyst. Tiba-tiba account analyst. Nanti kita sambung cerita. Okay, account analyst and then setahun lebih. Setahun lebih. And then selepas tu Sensei bertukar lagi. Bertukar lagi? Okay. Bertukar lagi. Menjadi seorang guru bahasa Jepun. Jadi seorang manusia. Jadi seorang guru bahasa Jepun. Yes, guru bahasa Jepun. Sampailah sekarang. Sampai sekarang. So sekarang full time Sensei bersama dengan tim cakap Jepun lah. Sebelum masa Hanani Sensei bekerja sebagai account analyst tu, sebenarnya Hanani Sensei dah masuk juga tim cakap Jepun, tapi sebagai part time lah waktu tu kan. Part time mengajar once a week di kelas. Lepas tu mungkin dia suka sangat mengajar tu kan, tiba-tiba full time mengajar bahasa Jepun. Arigatou gozaimasu Hanani Sensei. Okay, so itu sedikit lah tentang Hanani Sensei. Kalau ada apa-apa, mungkin Sensei rasa mesti ramai yang tengok ni mesti pernah belajar bersama dengan Hanani Sensei kan, dekat cakap Jepun ataupun sekarang Hanani Sensei pun mengajar dekat satu projek cakap Jepun, mengajar di satu college, private college kan. Kalau ada yang kenal Hanani Sensei, komen sikit siapa pelajar Hanani Sensei kat sini. Boleh komen komen sikit. Saya student Hanani Sensei lah. Okay, like dan subscribe.
Gitu. Dah sauspan. Okay. Okay. So cerita malam ni Sensei nak bertanya macam nak sharing lah daripada Hana Sensei tentang pengalaman kerja di kilang Jepun di Malaysia. Okay. So bekerja sebagai engineer di kilang Jepun. Apa pengalaman rasanya ataupun mungkin yang paling banyak orang nak tahu tentang budaya Jepun dekat kilang Jepun. Sebab kita selalu dengar kalau masuk kilang Jepun mesti ada macam ni. Kalau sebab dia budaya Jepun. Adakah benda tu ada juga kat kilang Hanani Sensei ataupun sebenarnya tak ada apa-apa pun macam kilang Malaysia je? Macam tu. Apa budaya-budaya yang macam ni sebab dia kilang Jepun dia ada macam ni. Dia ada budaya-budaya. Dia ada budaya-budaya macam tu. Ada tak di Panasonic? Okay. So yang paling first waktu pagi kalau semua orang tahu ataupun mungkin ada yang tak tahu, kalau kat Jepun dia ada Radio Taiso Radio Taiso. So Taiso tu namanya senaman lah. So dia buat every morning dia akan buat senaman tu dulu. So sama juga dengan kilang Sensei. Dia buat Radio Taiso Yes, kadang-kadang kat kelas pun kita buat juga Radio Taiso. Okay. Dari sana dari sini. So memang tiap-tiap pagi dia akan pasangkan lagu lah. Okay? Dia akan pasangkan lagu lebih kurang pukul 7.30 macam tu. Sebab kilang start so masuk office hour pukul berapa? Kalau nari dah pukul 7.30 nari 7.30 maksudnya? So maksudnya sebelum 7.30 dah kena sampai lah. Tapi office hour start pukul 7.30 lah. Yes. 7.30 sampai pukul 5. 5. Yes. Okay. So memang itu adalah budaya Jepun yang pertama sekali lah. Radio Taiso tu sendiri kan Sensei rasa mungkin ada yang tak tahu Radio Taiso tu apa Sensei? Radio Taiso macam mana nak cakap Radio. Senaman pagi radio. Okay, radio bermaksud radio. Radio. Taiso bermaksud senaman. Okay. Okay, so sebab tu dia pasang dia pasang guna radio lah dia punya lagu tu. Sebab dulu kan kita guna radio je kan. So tapi sekarang tak payahlah guna radio kan, kita guna speaker je kan. Kita pasang je guna komputer yang kita ni kan guna speaker. So and then exercise pagi lah dia nak cuba bersemangat. So and then Taiso ni biasa memang buat pagi sebab bagi kita semangat. Bagi kita untuk pendarahan kita sistem circulation kita lebih bagus. Sebab pagi-pagi ni memang kita kena cergas kan. Kena cergas, so dia suruh kita gerak lebih lah. Okay, untuk mendapatkan hari yang produktif. Macam tu. Tapi memang Sensei selalu dengar juga, saya pernah dengar juga Radio Taiso tu kalau di Malaysia mungkin kilang lah yang banyak. Tapi kalau kat Jepun, kalau bukan kilang pun company biasa pun kadang-kadang ada tau. Kadang-kadang ada. Rasanya ada. Radio Taiso tu kat sekolah ada tak? Rasa macam ada, tapi betul kan kalau salah tak ada Radio Taiso. Sekolah ada. Tapi mungkin bukan setiap pagi lah. Tapi Radio Taiso tu sendiri adalah budaya Jepun tau. Orang Jepun, Radio Taiso ni adalah senaman yang fix. Dia fix kan? Betul. Satu Jepun tu buat benda yang sama. Muzik yang sama, gerakan yang sama, tempo yang sama. Betul? Ya, betul. Sebab saya nak tambah. Sebab dekat Jepun, dekat NHK, dia memang akan pasang. Tak silap saya pukul 7 pagi. Dia pasang kan? Dia memang akan pasang. Ya, tiap hari dekat NHK. Memang confirm ada. Cuma tak ingat lah pukul 7 kot. So satu Jepun tu korang boleh bayang tak? Satu Jepun tu dia tahu Radio Taiso tu apa. So dia akan buat lah. Kalau company mostly kat Jepun akan buat. Tapi benda tu juga dibawa ke Malaysia, dibudayakan di company Hana Sensei lah. So dia buat lah, semua orang buat lah. Tak ada yang terkecuali bos-bos ke sampai ke cleaner ke? Cleaner tak ada lah. Cleaner tak ada kot lah kan, dia suruh buat juga ke. Tapi semua orang lah, staff mainly kena buat. So Hana Sensei semua dah hafal lah. Sekarang dah lupa. Sekarang dah lupa. Sekarang dah lupa lah. Hari-hari hafal lah. Hari-hari hafal lah. Okay, Radio Taiso kan. Kalau ada lepas ni yang ada company sendiri boleh budayakan Radio Taiso kan. Mungkin boleh guna lagu lain. Pun boleh juga. Lagu tu bosan lagu tu anda boleh try tau, search lah lagu Radio Taiso tu kat YouTube. Banyak sangat dia punya gerakan dia agak slow juga, slow and steady. Dia macam kan. Slow and steady. Yes. Okay, Radio Taiso. Selain Radio Taiso, ada apa lagi budaya di kilang Panasonic? Okey, lagi satu budaya adalah sebelum balik. Baru datang tengah balik lah. Teringat yang tu lah. Okey, sebelum balik biasanya mesti kena kemaskan meja. Ya, kena kosong. Okey, maksudnya contoh kalau pagi tu ada komputer saja kat atas, sebab biasa kilang kita guna komputer lah, tak macam laptop kan. Okay. Komputer saja, and then bila balik
komputer tu pun memang ada je kat situ, and then tiada lagi apa-apa barang. Okey, contoh macam pen ke apa ke, kena simpan. Tak ada barang persendirian lah. Ya, tiada barang Ada persendirian. laci-laci ke nasi? Laci tak ada. Laci adalah. Okay, kita ada meja sendiri. Itu meja Ada kita. meja sendiri. Yes. Tapi tak boleh ada apa-apa barang atas meja. Ya, waktu balik make sure clean macam tu. Okey. Okey. So pagi tu clean, lepas tu balik pun clean. Tak apa, waktu tengah-tengah kerja tu tak kisahlah sebab memang kita tengah buat kerja. So macam okey. memang banyak barang lah. Okey. Tapi sebelum balik make sure bersih semua. Bersih. Yes. Narkodo. Okey. So sebab pernah juga dengar kalau macam ada company mungkin macam tu konsep dia lagi teruk tu juga. Dia macam meja kita boleh berubah-ubah sebab tu dia nak pastikan meja kita kosong je setiap masa. Esok siapa yang datang awal dia pilih nak duduk meja mana. Macam tu ada juga kan. Tapi yang ni meja kita sendirilah. Meja kita sendiri. So dia ada check lah, dia akan check lah lepas waktu kerja ada. Ya, dia akan check Demerit lah. from time to time dia memang akan check lah. Okey. Naruhodo. Yes. So kalau okey tu balik kan tengah-tengah tu sekarang ni ramai orang share, saya tengok dekat Facebook kan, pernah ada orang share tentang tidur tengah hari. Kan dekat Jepun ni, dekat Jepun sendiri, budaya dekat Jepun sendiri ada bukan semua company tapi banyak company yang memberi peluang untuk tidur tengah hari sebab kata memang kalau mengikut kajian pun tidur tengah hari tu bagus untuk memberi produktiviti seharian lah kiranya. Even kita dalam Islam pun kita ada kan Qailullah kan, Qailullah tidur sebelum Zuhur. Tapi sekejap je jangan bantai habis tidur pula. So dekat Jepun pun ada konsep macam tu. Dekat Malaysia punya ada ke? Ada ke orang tidur tengah hari? Dia tak ke lunch lah macam biasa. Biasa lunch macam biasalah. Okay, lunch macam biasa, cumanya ada je yang ada je staff-staff yang akan tidur jugalah. Macam malas nak pergi makan lah. Sebab bila makan dah kena beratur panjang lah apa semua. So dia orang akan tidur lah. Tapi satu benda lah saya rasanya itu adalah salah satu budaya Jepun. Sebab dulu sebenarnya saya pernah Kenshu apa dia? Training. Yes, training training di Jepun. Oh, so training benda di tu Jepun. sama. Tengok sama kilang aku dengan kilang kat Jepun sama. Okay. Kiranya dah kerja kat Malaysia dulu, tengah-tengah tu pergi Kensho. Pergi Kenshu. Berapa lama ada kerja Kensho kat Jepun? Tak lama lah, dalam sebulan macam tu. Lama juga tu sebulan. Sebulan dah kerja Kensho lah. Kenshu saya, kita training kat situ. And then nampak lah ada persamaan, contohnya seperti waktu tengah hari. Waktu tengah hari kan lunch hours kan. So semua lampu dipadam. So semua lampu semualah yang lampu aircon semua memang padam. Tu dekat Malaysia pun buat juga? Malaysia pun buat. So lunch hour tu padam semua? Light off. Light off. Light off Padam. Light off waktu tengah hari, so kita nak pergi mana? So waktu tengah hari sebab kita waktu kan lunch. So semua orang sama ada pergi lunch ataupun yang nak tidur je lah. Dia macam tu. Okay. So itu salah satu lah sebenarnya Jepun. Sebab Jepun ni ada budaya macam suka menjimat literal. Sensiaku bahasa Jepun. Sensiaku. Yes. Berjimat. So kita apply jugalah sebab company kat Jepun apply benda tu. So dia bawa ke Malaysia juga. Okay. Menarik tu. Rasanya tak banyak juga company kat Malaysia. Saya pun tak tahu, tak pernah kerja kilang dengan company. Tapi untuk tutup semua lampu waktu lunch tu, rasanya saya pernah dengar Haris yang saya pun cerita kilang dia macam tu juga. So mungkin budaya Jepun lah kan. Ya, betul. Sebab lunch tu dia tak pergi kerja lah kiranya. Ya. Dia jangan kerja. Saya nak kerja. Tak payah kerja lah. Tak payah kerja lah, kau dah kena tutup lampu semua tu nak kerja punya kan. So pergilah makan, pergilah tidur ke apa ke waktu lunch. Yes, betul. Menarik. Okay, so dekat kilang Hanani Sensei tu, Panasonic kan kilang Jepun, banyak ke orang Jepun yang sama-sama bekerja, sama ada bos ke, colleague ke? Okay, sepanjang sisi bekerja dahulu lah. Bekerja dahulu ada seorang bos. Seorang bos? Ya, seorang bos. Dia yang memang handle saya lah. Kiranya straight bawah. Straight terus bawah dia. Lepas tu ada jugalah beberapa bos yang ke atas. Tapi yang straight dengan memang dengan dia lah seorang. Selalu memang handle dengan dia je. So memang menggunakan bahasa Jepun lah kalau berkomunikasi dengan bos. Ya, menggunakan bahasa Jepun lah. Kadang-kadang bahasa Inggeris juga. Dia okey lah bahasa Inggeris? Dia punya kadang-kadang waktu mula-mula masuk tu macam apa ni? Ulang lagi. Ulang balik tak bahasa Inggeris. Tanya bahasa Jepun. Jepun lagi. So lama-lama tu
okey lah. Tapi bahasa Inggeris dia agak okey lah juga. Barulah kot dia baru datang waktu tu lah. Ke dah lama dulu kat Malaysia? Betul juga. Yes, waktu tu dia sebelum saya masuk, dia masuk. So macam dalam ada gap lah dalam beberapa bulan dia baru masuk. So waktu tu dia memang tak faham bahasa Inggeris. Tak reti sangatlah bahasa Inggeris. Sekarang dah power lah kot. Sekarang power Ada lagi lah. ke? Dah balik Jepun dah? Dah balik Jepun. Dah balik Jepun dah. Dah balik Jepun. Yes. Aduh. Oh tapi bos-bos atas-atas lagi ramai lah. Adalah ya, beberapa orang lah. Tapi tak direct dengan Nani Sensei lah kot. Tak direct dengan saya. Oh okey. Yes. So itu tentang orang Jepun. So macam mana pula dengan orang yang belajar kat Jepun dan kerja dekat situ? Ramai tak? Maksudnya kalau kita panggil Nihon Sotsu kan, orang yang graduate daripada Jepun, ada satu istilah kan, Nihon Sotsu. Nihon Sotsu tu maksud dia grad daripada Jepun lah. So Nihon Sotsu ramai ke yang bekerja kat? Nihon Sotsu tak beberapa ramai sangat. Tak ramai Tak beberapa ramai sangat lah. Tapi ada lah. Ada Ada. tapi tak ramai. Tak ramai lah. Okey. Ya, waktu tu kalau waktu saya seorang yang baru masuk, saya seorang sahaja dekat department tu lah. Okay. Company maksud company financial kan banyak kan? Dekat yang tempat Hana Sensei tu besar ke? Berapa orang staff? Kecil? Besar juga. Besar lah. Besar lah. So, Tak terkira. Tak terkira lah. Okey, faham maksudnya besar tapi tak ramai sangat lah yang sukses. Yes, betul. Okey. So tentang kalau kita tanya Nihon Sotsu, biasanya kalau kita pergi dekat kerja-kerja lain, dia akan ada benefit pada language tu kan. Kita ada language allowance biasanya. Tapi itu depends pada company lah. So macam company Hana Sensei ada language allowance ke waktu tu? Waktu tu tiada. Waktu tu tiada language allowance lah. Oh okey. Tapi merit lah kot boleh dia ambil Nihon Sotsu untuk Yes, betul. Sebab memang dia ambil daripada Jepun. Oh, daripada Waktu Jepun dia dah grad setahun awal. Waktu mencari pekerjaan tu kan. Mencari pekerjaan. Syukur pernah aku bagi. Mencari pekerjaan. Okay. Waktu tu lah. Waktu yang kita 4 year tu, diorang dah grad awal-awal lah, dah pegang. And then terus masuk lah. Itu salah satu kita panggil kebaikan lah juga. Okey. Yes. Okey, so macam mana setakat ni okey tak sharing tentang kerja di kilang Jepun sikit-sikit. Kalau ada apa-apa yang mungkin saya rasa ramai juga macam student-student cakap Jepun, dia berminat untuk belajar bahasa Jepun ni sebab dia kerja di kilang Jepun. Kerja di kilang Jepun. Dia kata, Sensei saya ada bos orang Jepun, susah lah nak cakap saya nak belajar bahasa Jepun lah, ataupun ramai klien Jepun datang, dia kena belajar bahasa Jepun. Ada tak yang tengah mendengar sekarang ni, ada tak yang situasi sama? Boleh komen kat bawah. Saya ni ada pengalaman ke kerja di company Jepun bersama orang Jepun ke? Boleh share sikit pengalaman kan? Mungkin untuk orang yang tak tahu cerita tu, kita boleh share bersama-sama. Okey, soalan seterusnya untuk Hana Sensei. Kalau di kilang kan, apa beza Kalau macam Hana Sensei career growth di kilang tu ada macam mana 3 tahun tu apa yang meningkat dari segi mungkin dari segi career position satu lagi daripada segi diri sendiri ke skill ke Okey, untuk skill, sebab bila dia lain tau antara alam belajar dengan alam bekerja kan. So bila kita masuk alam pekerjaan ni sebenarnya memang macam-macam lah kita boleh belajar. Daripada A sampai Z, daripada macam mana kita nak bukan layan lah, maksudnya macam mana kita nak communicate dengan dengan orang yang lebih atas ataupun dengan orang yang lebih bawah. Sebab kilang kita sebagai engineer ni bukan je kita nak kena contohnya kita kena jumpa bos apa semua, kita kena jumpa juga dengan orang bawah. Maksudnya macam orang-orang yang tolong buat sampel untuk kita. So kita panggil dia macam technician lah kan, technician ataupun operator. Kita kena tahu jugalah macam mana kita nak communicate dengan diorang. Lepas tu banyak jugalah saya belajar macam Excel lah. Tak tahu lagi. Tapi belajar lah Excel. Ni macam mana nak buat lah kan. Daripada situ banyaklah juga kita belajar. Lepas tu kita buat yang communication tu lah. Dia lebih kepada human relation. So dah keluar bahasa Jepun je. Ningin kanke. So itulah
itulah relation tu lah antara manusia tu. Sebab lagi satu kita sebab dia lain lah kalau dengan Jepun, sebab pernah training dekat Jepun dulu. So macam diorang sesama kita panggil Nihonjin sendirilah. Okay, orang Jepun memang sesama dengan orang Jepun lah. So macam kalau tu diorang tak ada macam barrier sangat. Tapi kalau kita ni, kita ada pelbagai kaum. Dalam tu ada Cina, ada India, ada Melayu. Lepas tu dah campur pula dengan orang luar yang Nepal, Indonesia kan. Diorang ada dalam kilang tu jugalah kan. Ya, dalam kilang tu juga. Contoh macam operator ataupun technician lah. So ada orang selain daripada orang Malaysia sendiri. So memang relation tu sangat penting lah. Dalam bila kita masuk kat kilang ni lah. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah. Macam-macam lah. Belajar kat kilang saya rasa pun macam menarik lah. Mesti banyak pengalaman yang kerja kat tempat lain tak dapat bila kita kerja kat kilang kot kan. Betul. Apakah pengalaman yang tak dapat dilupakan? Ada tak? Macam mungkin dia boleh jadi pengalaman baik ke, buruk ke, macam apa yang itulah paling ingat sekali lah kat kilang tu, ada tak? Paling ingat sekali kat kilang apa ya? Dah lupa dah semua. Okay. Dah lupa dah semua dah. Saya memang paling suka bagi tahu kat semua orang lah. Dia tahu suspend tu. Bagi tahu kat orang yang kenal lah. Macam pengalaman di kilang lah kan. Pernah ada sekali tu waktu tu sebelum cuti raya. Okay. Dia dah masuk pun raya ni. Okay. Sebelum cuti raya tu kiranya hari terakhir lah bekerja. Okay, hari terakhir bekerja. And then tapi projek tak siap-siap. Projek punya slide tak siap-siap, documentation semua tak siap lagi. Macam mana ni kan? Okay, so seminggu tu puluh kan. Nak Tapi dekat raya ni. nak dekat raya kan. Tapi biasanya kalau kita buat documentation everything, kita tunjuk kat bos, bos reject kan. So macam kita kena betulkan. Dan beberapa kali betulkan sampailah yang hari terakhir bekerja tu kan. So tak nak kena siapkan lah. So kalau di kilang itu mungkin budaya kilang sendirilah kan. Lagi bila hari terakhir sebelum raya tu memang semua orang pun berpeluk-pelukan lah sama air raya kan. Tak ada COVID lagi. Waktu tu tak ada COVID kan. Okay. Boleh peluk-peluk sekarang dengan peluk-peluk. Waktu tu boleh lah peluk-peluk sebab tak ada COVID kan. Okay. Lepas tu semua orang pun peluk cakap selamat hari raya, salam-salam semua kan. Tapi kita ni duduk dekat depan laptop macam tu. Tak siap lagi kerja, tak boleh balik lagi. Tak siap kerja, lepas tu sebelah ada bos. Bos duduk kat sebelah? Bos duduk kat sebelah. Bos Jepun tadi lah? Bukan bos Jepun, ni bos Melayu pula. Bos Melayu pula. Sebab dia cakap, awak nak balik ke tak nak? Ni mengalir mata ke? Tak mengalir lah, macam adalah setitik. Lepas tu cakap, bos saya nak balik. Macam tu je lah. So akhirnya siap jugalah. Dapatlah siap sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa dapatlah siap. Berapa? Okey. Boleh balik lah. Lepas tu barulah boleh balik lah dengan tenangnya. Macam tu lah. Pressure ke kerja dekat kerja, macam bila cakap tentang kerja tadi kan, mungkin boleh kaitkan ramai ni, even saya sendiri pun ada satu perception ataupun inshore perception lah tu kan, inshore Thailand kerja kilang ni kot. So memang kalau saya jujur memang walaupun kita belajar engineering waktu fourth year tu, sebab apa saya tak pergi show concert tu, aku memang tak ada kerja kilang. Konsep dia aku memang tak ada kerja kilang. Mungkin waktu tu memang satu tak minat pun satu lah, tapi ada satu perception yang Thailand kerja kilang. Thailand ke analisa kerja kilang? Thailand desu ka? Thailand tu apa? Okay, Thailand tu maksudnya memenatkan. Baku masa kita memenatkan. Penat lah. Penat Thailand. Perkataan dia Thailand. Cuba tulis sikit, siapa yang tengah dengar dia, cuba tulis sikit. Boleh tulis hiragana, kanji. Saya tahu ramai yang student-student yang tengah dengar sama-sama. Thailand maksud dia penat lah. Thailand ke kerja. Saya suka rojak-rojak sikit, so memang. Rasa ni okay, Thailand ke tak, penat ke tak? Okay, enjoy. Maksudnya ada orang yang enjoy lah. Macam 3 tahun tu rasanya pengalaman yang best kot tak tahu. Okay. Secara keseluruhannya best lah. Okay, tapi memang akan ada masa Thailand, ada masa penat, ada masa tu okey je. Ada masa memang seronok. Dia ikut projek tu. Dia ikut projek, yes. Sebab biasanya kalau kerja engineer ni okay, dia base kepada projek. Okay. So dia base kepada projek dan juga deadline.
Okay, so contoh macam mula kita propose. Okay, kita dah buat semua kan. Okay, so contoh habis bulan ni. Tapi bulan ni pun tak siap-siap. Tu memang alamak cepat ni kan. Nak kena pergi naik atas naik dekat belah production, cakap kejar orang ini kita nak buat sampel, nak buat testing kan. Waktu tu memang berkejar-kejaran lah. Okay, kadang-kadang memang sampai balik malam lah. Okay, tapi kalau kita betul-betul plan betul-betul, insyaAllah sebenarnya tak adalah begitu sibuk pun. Okey je lah. Okey lah. Dan kepada position jugalah kot kan. Because ada sensei okey dan tak ada teruk sangat kan. Tak tahu lah, tak juga. Sebab ada juga dengar mungkin tu dia punya department ke macam mana. Kadang-kadang ada jenis yang kerja dalam Jepun macam doktor pun yang cakap pukul 12 kena panggil. Pukul 1 pagi je kena panggil. Wow. Dan sugoi lah tu. Depends pada kilang jugalah. Depends pada kilang jugalah dengan apa produk apa yang dia buat lah. Betul. Macam kilang tu 24 hours lah bergerak dia punya production. Waktu tu yes 24 hours lah bergerak. Yes, dia ada 3 shift lah kalau untuk production. Tapi ada sensei kerja office hour biasa lah kan? Kerja office hour biasa lah. Okay, nak roh. Okey, kalau ada apa-apa soalan lain ke nanti anda sensei boleh jawabkan, boleh komen. Setakat ni okey ke semua orang? Okey, ada apa-apa soalan boleh tulis kat komen ataupun ada apa-apa yang nak share tentang pengalaman sendiri bekerja dengan orang Jepun kan? Please share sebab malam ni kita nak share macam-macam kerja di kilang Jepun di Malaysia. Yes. Okey, seterusnya ada tak pekerja tempatan? Ni soalan ni. Ada tak pekerja tempatan yang tak dapat terima budaya Jepun di kilang Malaysia? Tak maksudnya. Tadi macam kita kena radio Taiso pagi-pagi tu kan. Kita mungkin sebagai kita pernah duduk kat Jepun kan. Memang orang Jepun buatlah semua radio Taiso ni. Tapi orang Malaysia macam apa hal pula nak kena menari pagi-pagi ni? Kan dia macam patuh je semua. Betul. Salah satu lah radio Taiso tu macam dia orang macam tak boleh terima sangat lah sebab kita tak ada that culture kan. So memang mula tu dia orang macam benda ni kan. Memang tak nak buat macam tu lah. Dia akan buat dekat mana? Dia akan buat dekat ramai-ramai ke tempat space tu masing-masing ke? Okay, kalau macam kat kilang yang pernah kerja tu dia buat ni lah kita ramai-ramai and then kita buat lah. Okay, kita kumpul ramai-ramai and then buat. Sebab lepas tu rokok lah morning rokok lah. Macam rokok perhimpunan pagi sekolah macam tu Betul, memang macam sekolah macam perhimpunan sekolah lah. So kita akan berkumpul kat satu dataran. Lebih kurang macam tu dataran lah. And then memang kita ni lah selepas habis radio Taiso, lepas tu ada lagu sikit and then dibuat lah announcement. Apa-apa announcement. Lepas tu baru start bekerja lah. And then baru start bekerja. Nice. Radio Taiso Okey, selain tu lah kita cerita tentang mungkin kilang dah habis kan. Sebab Hanani Sensei dia ada 3 pengalaman kerja yang berbeza langsung. Industri kan? Betul kan? Industri. Hanani Sensei mula-mula kerja sebagai engineer, which is apa yang dia belajar dulu lah kan. Engineering, belajar jadi engineer 3 tahun. Kemudian masuk pula account analyst. Dulu Hanani Sensei belajar chemical engineering. Tak mana dapat account tu. Lepas habis account jadi sensei pula. Okey, mungkin boleh cerita sikit tentang anak-anak kan cerita tentang account analyst. Sebelum ni pun dekat live cakap Jepun Sensei rasa mesti ada yang dengar sharing bersama dengan 2 orang sensei kita, Wafi Sensei dengan Wani Sensei. Ceritakan tentang peluang pekerjaan yang kita dapat walaupun itu bukan bidang kita. So ini salah seorang yang masuk ke account analyst. Macam mana kerja dia dan macam mana boleh dapat kerja tu ke? Macam mana Hanani Sensei boleh nak rasa buat kerja tu pula? Nak tukar kerja tu kenapa? Dah suka dah kan? Macam suka kan kerja kat kilang, seronok, banyak belajar. Tapi kenapa bertukar dan apa bidang kerja account analyst tu pula? Okay. So kenapa tukar kerja So sebab memang jauh lah kan. Memang engineering pergi account lah macam tu kan. So memang agak jauh lah situ. Sebenarnya dia lebih kepada bukannya kita tak suka kilang, memang saya suka. Okay, memang seronok lah. Cumanya sementara masih muda. Okay, muda kan. Okay. So nak try lah tukar Kerjaya kan. Kita nak try tukar Kerjaya dengan bila kita ada bahasa kan, supaya kita punya advantage lah kan.
So sebab tu je sebenarnya memang rasa macam kita nak challenge something new lah. Jadi kita nak challenge something new. So kalau ikutkan untuk Grab Japan ni sebenarnya banyak kerja apa customer service kan. Kan customer service, angkat call semualah kan. Tapi saya tak nak kerja tu. Okey, memang tak nak yang tu. Memang out lah, terus keluar out of the list. Okay, aku nak try something new tapi tak nak customer service. So cari tiba-tiba dapat tengok account tu kan, account analyst. Ni macam menarik kan. Lepas tu bila kita tanya-tanya orang yang dah pernah kerja kat situ, sebab dia post lah kan, siapa nak kerja kan. Ya, banyak sangat iklan orang cari Japanese speaker, okay. tapi bukan dalam bidang engineering. Yes, Account, HR pun sekarang pun saya dengar ramai yang cari bahagian HR. Sebab company Jepun, dia buat company kat Malaysia ni sebab murah tau. Kiranya company tu daripada Jepun, base dia dekat Jepun, tapi dia buat branch dia kat Malaysia sebab murah. So cost nak buat company tu murah, lepas tu cost hiring orang Malaysia yang pandai cakap Jepun pun murah. So ramailah yang mencari HR yang boleh berbahasa Jepun tapi dia nak kelayakan sekian-sekian tinggi lah. Kalau HR ni biasa nak N2 ke macam tu kan. Betul. Okay, sama-sama. Macam lah. Account benda ni? Account kan. Orang-orang yang cari tu cari kan. Lepas tu bila dia kata dia cakap lah sebenarnya tak payah ada basic pun, tak apa, basic in accounting. Okay, honestly memang tak ada langsung lah. Saya memang tak ada basic in accounting, zero lah. Okay, Tak pernah ambil subjek account lah waktu memang SPM tak ni. pernah ambil subjek account lah. Saya memang sains tulis. Sains Okay. tulis. Okay. Pure science Pure science so memang lepas tu dia kata sebab kiranya tak ada basic pun, tak ada basic in accounting pun tak apa, asalkan kau boleh cakap bahasa Jepun. And then kau boleh lah tulis ke apa, anything communicate in bahasa Jepun semua lah. Okay, lepas tu kita try lah kan, saja je lah, pergilah try. Lepas tu tak berhenti lagi lah, belum berhenti lagi kerja kilang. Belum berhenti lagi lah kerja kilang tu. Lepas tu try tu dapat pula kan. Dapat pula Alhamdulillah lah, dapat lah. Lepas tu kita fikir sampai berapa macam mungkin inilah kot peluangnya kan, inilah masanya kan. Ini kali lah. Ini kali lah untuk saya meninggalkan jadi minat kilang lah. Okay, lepas tu memang cubalah. So waktu first time tu memang okay lah. Actually Boleh bawa lah, walaupun kita tak belajar accounting, kita boleh lah buat kerja accounting. Betul. Memang kita boleh lah buat benda tu. Macam mana sebab yang ajar tu pun kiranya dia senang, dia dah ada pengalaman kan. So dia ajar kita pun memang sebenarnya sangat senang lah. Kita sebenarnya boleh lah ada lagi semua, boleh serap lagi kan. Belajar benda baru lagi. Belajar benda baru lagi. Memang from zero. Kita start from zero lah. Okay. And then alhamdulillah dalam setahun lebih macam tu kerja ni lah sebagai account analyst. So sebab dia account analyst bahagian Japanese speaker kan. So sebenarnya dia menguruskan apa sebenarnya? Account dekat account orang Jepun ke? Kaisha Jepun kat Malaysia ke apa? Okay, macam Kenapa dia perlukan Japanese speaker? Okay, so macam saya punya yang account analyst tu in account payable. Okay, account payable ni boleh kita kata kita yang bayarkan kepada supplier atau vendor. Okay, so kita handle company yang ada kat Jepun. So vendor-vendor dia memang confirm lah orang Jepun. Sebab dia beli barang daripada orang Jepun lah kan. So dia beli barang dari orang Jepun, so maksudnya kena bayar Tapi yang beli barang tu company Malaysia? Yang beli barang tak, company Jepun. Company Jepun beli barang daripada orang Jepun. Tiba-tiba yang buat account dia kat Malaysia. Nampak tak? So itulah maksud Sensei tadi, dia memang buat branch dekat Malaysia. Kalau logik kan, benda tu semua dekat Jepun kan? Betul. Orang yang beli barang kat Jepun, pembeli dekat Jepun, penjual dekat Jepun. Tiba-tiba receipt dia tu, senang nak cerita, receipt dia tu kat Malaysia. Betul. So kita lah yang handle tu, kita yang proses lah. Okay, kita dapat invoice daripada supplier vendor tu. Lepas tu kita lah okay ni okay ni dah betul. Okay, so kita hantarkan kepada payment. So payment team payment akan bayar lah kepada vendor tu. Okay, tapi dalam yen. Bukan dalam Malaysia ringgit. Menariknya kita duduk Malaysia, kita buat transaction semua dalam yen. Yes, betul. Memang semua dalam yen. Yen bermang-mang lah. Bermang-mang. Mang-mang tu maksudnya puluh-puluh ribu. Mang-mang. Bermang-mang lah transaction. Aduh, menarik menarik.
Okay, so itu juga antara contoh peluang pekerjaan yang anda boleh dapat kalau ada extra language lah. Betul. Macam Nani Sensei daripada background engineering, dia boleh try account. Betul. As long as suka kena suka lah juga mengira tu kan. Betul. Boleh lah. Kan Betul tak ada juga? Tak adalah suka sangat mengira. Tapi Ah. yang penting sebenarnya kalau kita nak try something new, jangan takut sebenarnya. Tu yang penting. Okay? Contoh kalau macam bahasa aku okey ke tak ni kan. Contoh tapi macam boleh je. Okey, kita pulun je. Mudah saja. Mudah aja. Okey, jangan takut sebab kadang-kadang kita ni macam suka sangat duduk je. Okeylah ni kerja aku dah. Macam comfort zone kan. Bukan je saya nak suruh tukar kerja, bukan. Maksudnya challenge. Yes. Dalam kerja sendiri yang suruh buat kerja kita sendiri pun mungkin ada benda baru yang kita boleh challenge. Betul. Even waktu kita punya hidup seharian kita pun mungkin ada benda yang kita boleh challenge. Okeylah, aku nak buat macam ni pula. Aku nak buat macam ni pula kan. So jangan takut lah benda tu sebenarnya. Betul. Zaman-zaman digital ni mungkin ada yang tak pernah semalam cakap pasal e-wallet, ada yang tak tahu pasal e-wallet. Ada juga orang tak tahu pasal e-wallet touch and go e-wallet tu macam mana nak buat, ada yang tak tahu. So mungkin kenapa achievement kita tak berbelit. Achievement kita tu tak semestinya benda yang besar kan. Betul. Small achievement kita setiap hari tu pun dah menunjukkan satu improvement lah untuk kita kan. Kita sebenarnya tak pandai macam ni, dah pandai buat macam ni. Daripada Excel tahu satu formula baru, benda ni boleh buat macam ni rupanya. Tu pun satu improvement lah. Betul. Narwada account analyst. Menarik. Okay. Pekerjaan seterusnya. Gitu. Itu yang sekarang lah current. So Nani Sensei daripada engineer, account analyst, dan sekarang kita jumpa Nani Sensei di cakap Jepun. So sekarang sebagai sensei lah, mengajar full time. Mungkin awal-awal Nani Sensei join sebagai part time. Every weekend kan datang kelas hari Sabtu kan, walaupun dah seminggu dah kerja dah, tapi hari Sabtu still datang untuk kelas lagi dekat cakap Jepun. And then akhirnya buat keputusan full time. Kenapa pula nak berubah? Berubah hati ke sensei pula. Okay, so waktu seperti yang tadilah Pak Zaman cerita kan, yang waktu tengah buat kerja account tu buat jugalah part time pun kan. So macam waktu tu lah bila macam ni ada, sebab rasanya sebenarnya hantar resume kat cakap Jepun ni dah lama dah. Oh ya ke? Oh ya ke? Jadi kena panggil kan. Dah lama baru pergi panggil lah. Baru dipanggil. Tak tahu kan saya tu. Kata macam pelik juga. Aku pernah hantar ke? Saya lupa dah. Saya lupa dah. Saya lupa dah. Aku pernah hantar ke? Pernah kot kan. So macam kita pergi je. Okay. Lepas tu macam menarik. Lepas tu di office lama lagi kan? Ya betul, di office lama. Tu mungkin baru pindah kot, office lama tu pun. Sebab cakap Jepun pun dah pindah 3 office dah sekarang ni. Insya-Allah lah semuanya, tapi daripada satu bilik kecil, dia besar sikit. Alhamdulillah sekarang ni ada beberapa kelas lah dalam office kita sekarang. Yes, so bila macam kena panggil kan jadi part time sensei kan. Macam menarik kan, sebab sebelum ni ni memang boleh kata impian yang kecil lah sebenarnya, daripada betul, daripada waktu kerja kat kilang lagi. Ramai je macam cakap, kau ada bahasa Jepun, kau tak mengajar bahasa Jepun kan. Macam tu kan, kau boleh bagi macam-macam manfaat lah kan. Kau boleh dapat duit lebih kan, macam tu kan. So macam diorang daripada situ jugalah. So macam kita pun rasa betul juga kan, boleh contribute something kan. So bila dapat panggilan tu kira macam kita seronok lah. Betul, bila dapat jadi part time sensei, kita pun cubalah, usahalah juga kan. And then memang mungkin sebab itu macam dari impian yang kecil tu. Impian kecil kita pun tak tahu. Lepas tu lama memang seronok lah bila kita mengajar kan. Walaupun kita penat semua, tapi tiap-tiap minggu datang kan. Tiap-tiap minggu kita mengajar orang, kita tengok muka student-student yang mungkin sekarang tengah tengok. Ada ke siapa? Ada kan tengah tengok. Tengah sekarang kelas Nani Sensei dulu bermula kelas hari Ahad Hari Ahad pagi kan? Ahad pagi. Kelas Ahad pagi.
pagi, lepas tu Sabtu pagi. Ya. Okay, lepas tu memang seronok lah kan. Kita jumpa, kita bagi, kita share. Lepas tu kita dengar diorang maksudnya student lah kan. Yang mesti touchy kan, student-student semua. Macam diorang ada keberanian lah nak cakap semua kan. So kita rasa seronok tau kat situ. So lama-lama tu, lepas tu kita tengok tiba-tiba si Jen dah cari full time. Dia dah cari full time. Apa kata kita try pula kan full time kan. So alhamdulillah. Alhamdulillah di sini lah. Di Di sini lah ada sensei yang akhirnya dapat game full time sensei. Sebab tak ramai juga orang yang nak. Mungkin ramai yang jadi part time lah. Di cakap Jepun ramai sensei sensei yang menjadi part time yang support kita every weekend datang ataupun malam-malam kelas kita malam kan. Tapi untuk lepaskan kerja yang lama tu dan nak jadi full time sensei tak ramai. Dan sekarang pun sebenarnya kita mencari lagi full time sensei. Siapa yang nak jadi full time sensei, sila hantarkan resume anda tiba kan. Jom join. So itulah sekarang bersama dengan tim cakap Jepun lah sensei. Ya, betul, tepat sekali. Ya. Okay. So lupa mesti ada soalan tadi. Saya tak ingat dah apa nak tanya tadi. Apa nak tanya tadi? Ingat lagi tak apa. Okay, so itu cerita tentang perubahan lah. Saya nak cakap tentang kelas di cakap Jepun lah. Di cakap Jepun macam Hana saya cakap, kita bermula dengan kelas offline sebenarnya kan. Kelas offline ni maksudnya physical class lah. Physical class bukan one-to-one lah. So, ada small group dan ada seorang sensei mengajar. Dan sekarang pun kelas kita masih berjalan seperti biasa. Offline class kita ada branch di Bangi yang mengajar. Ada sensei yang mengajar di Bangi, ada di Kuala Lumpur. Dan HQ kita Shah Alam lah. Dan kita ada juga kelas online. Sebabnya kelas online kita ni sebenarnya dah lama mula anak sensei. Dia bermula, Anwar sensei start awal-awal dulu lagi. Dia ada banyak kaizen lah. Dan macam dulu online kita macam ni, lepas tu jadi macam ni, lepas tu jadi macam ni. Improve. Apa macam teori Darwin. Dia macam tu kan. Apa perkataan dia. So sekarang ni kita ada online class juga. Mungkin ada yang tengah tengok sekarang ni, dia jauh kan, anda semua boleh komen tak semua orang daripada mana? Daripada Pagi ke, daripada KL ke, daripada Perak ke, Sarawak, Sabah ke kan. Mungkin boleh sensei tengok ramai-ramai kan. Kita ada buka online class sekarang ni. Dan kita memang fokus sekarang lebih pada online class semenjak bermulanya PKP. PKP no okage PKP no okage. Thanks to PKP macam kita nampak sebenarnya sebelum ni kita fokus offline sebab kita of course lah dari segi effectiveness mungkin on offline tu sensei nampak muka kan. Betul. Orang nak ketuk pun senang sikit. Kalau muak pun sensei terus petik nama kan. Senang kan. So itu mungkin lebih efektif. Tapi kita nak juga tolong orang-orang yang susah nak datang kelas, orang yang jauh, orang yang masa dia tak tentu. So kita memang open sekarang ni banyak of online classes, right? So anda boleh belajar bahasa Jepun kat mana-mana je. Duduk ada student kita daripada Australia, ada daripada Turki yang belajar bahasa Jepun dengan cakap Jepun. Dah global lah sekarang. So anda kalau ada yang nak join cakap Jepun, boleh tinggalkan komen yang berminat nak join online class cakap Jepun, boleh komen, nanti tim kita akan contact anda. Dan kita juga akan buat satu event besar. Event besar sebab kita nak online. So kita punya event pun online juga. Okay, kita ada JLM. JLM. Apa itu JLM? Japan Language Mastery. Yes, Japanese Language Mastery. Sebenarnya kita pernah buat tahun lepas ya. Japanese Language Mastery ni Tahun lepas. tahun ni kan? Tahun ni lah. Tahun ni. Macam dah lama. Tahun ni. Satu ke bulan 2? Bulan 1 bulan 2. Kan? So datang. Betul lah. Nyanjuk sudah. Japanese Language Mastery. Kalau ada, saya rasa ada student yang pernah join. Kita pernah buat dekat offline lah sebenarnya event besar. Tapi sekarang ni kita nak tolong orang-orang yang jauh nak belajar bahasa Jepun. Kita akan buat Japanese Language Mastery version online. Dan version online. Dan kita akan buka kelas yang lagi best adalah bukan hanya kelas untuk beginner level. Kita ada juga kelas untuk level-level senpai tachi. Saya rasa ramai senpai yang tengah dengar ni juga kan. Senpai ni maksudnya senior yang dah ada basic, mungkin dah ada JLPT and 4 and 5. JLM ni juga khas untuk anda. Okay,
kita akan buka kelas mengikut level. Okay, so siapa yang ada aim nak ambil JLPT N2 ke N3 ke N4 N5 boleh join ini. Nanti kita akan consult lah macam mana caranya. Okay, so kita belum launch lagi. Sensei just bagi tahu dulu kan. Nanti kita launch, kita akan inform pada semua. So make sure tunggu updates daripada Cakap Jepun, okay, untuk join online class. Alright. Hanani Sensei pun mengajar online class juga sekarang kan? Ya, betul. Rasanya sepanjang PKP ni kita memang duduk depan komputer mengajar. Memang depan komputer je lah. So, Cik Hanani Sensei sekarang ni mengajar 2 kelas college, private college tu, dan juga online classes Cakap Jepun. So, macam mana setakat ni mengajar online classes dan student-student online class tu? Online class satu cabaran dia lah. Ada cabaran dan juga kan online class ni sebab mungkin tak dengar lah Sensei. Link tak elok lah. Link pula. Line tak elok lah Sensei. Macam tu lah. Cabaran-cabaran memang banyak lah cabaran dia. Okay, sebab macam tadi Fadila Sensei cakap juga kan, kalau offline kita boleh panggil je. Tapi online tak boleh. Kita panggil senyap. Macam tu kan. Okay. Kalau duduk dalam ceruk-ceruk tu. Tapi semangat tu penting lah. Ya, betul. Tapi kita yang penting semangat lah sebenarnya. Okay. So basically semua sebenarnya memberi semangat yang membagi kat dia semangat, kerjasama yang bagus lah. Sebenarnya student-student bukan setakat Sensei je, okay, student-student semua bagus. Okay, sebab diorang walaupun online kan, tapi diorang berusaha lah untuk cakap, untuk praktis lebih. Okay, bila panggil nama, okay Sensei saya boleh buat macam tu. So memang best lah juga sebenarnya online ni so kita new norm kan? New norm, yes. So macam kita boleh kita boleh jumpa jugalah kebaikan dia juga sebenarnya dekat online class ni. Sebab yang Sensei ajar tu, ada seorang student tu daripada Australia. Ada Sensei punya student lah daripada Australia kan? Global Sampai ke Australia. Sampai ke Australia kan? Memang global. Student tu dia bekerja ke belajar? Dia bekerja, sekarang dia belajar tapi under company lah. So company ajar dia company bagi dia ni lah opportunity untuk belajar di Australia. Lepas tu belajar ke Australia. Lepas tu ambil pula kelas bahasa Jepun. Tengok orang grab every chances yang ada lah. So anda pun jangan berlengah-lengah lagi kan. Kalau rasa nak belajar tu, just grab the chance. Macam Sensei pun baru start belajar macam baru sangat start, tapi nak juga cakap kan, belajar bahasa Mandarin walaupun sangat beginner lagi lah. Kita masuk kelas tu, kita satunya memang nak belajar bahasa Mandarin, satu lagi kita nak rasa feel macam mana sebenarnya student yang aku ajar ni belajar secara online. Kan, kita mengajar online dengan student yang belajar online tu, nampaklah cabaran-cabaran kita sebagai student. Macam kadang-kadang line tak elok, Sensei Lausha, sorry Lausha, line tak elok. Sorry Lausha, tak dengar. Tu memang betul lah. Betul lah. Tapi yang Sensei perasan satu lah, dia kalau tak ada motivasi dan willingness tu daripada diri kita sendiri, kalau bukan kita yang betul-betul nak belajar, kita akan bagi 1000 alasan. Macam yelah, kita belajar online kan, malam ni tak dapat Sensei ada hal contohnya kan, ataupun online tak elok, sekali terkeluar, terkeep daripada Zoom tu, selama-lamanya dah tak kembali. Padahal kita boleh cuba lagi, kalau dah terkeep masuklah balik kan. So dia memang kena semangat yang kuat lah, sebab online ni Sensei bukan berada di depan mata. So lebih effort tu kena semangat, kena buat sikit lah kepada pelajar-pelajar online class. Sensei yakin anda boleh buat. Sensei pun insyaAllah gambarimasu no de ishoni gambarimasho. Okay, so rasanya pun kita dah habis sejam dah kita live ni. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak kepada Hana Sensei. Terima kasih juga kepada semua yang join daripada awal sampai akhir, ataupun yang masuk tengah-tengah ke. Terima kasih banyak-banyak. Arigatou gozaimasu. Sensei harap dapat memberi manfaat lah. Sharing Hana Sensei banyak. Sharing Sensei pun baru tahu Sensei tak pernah kerja kilang. So banyak yang Sensei dapat belajar juga. Harap pun anda sama-sama dapat belajar. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di waktu yang sama. Okay, secara live Facebook Cakap Jepun setiap hari Isnin 9 malam. Alright. Okay, terima kasih banyak Hana Sensei. Salam Pak Sensei. Arigatou gozaimasu. Sore de wa minasan. Arigatou gozaimasu. Mata oyasumi nasai. Mata oyasumi nasai. Hai,じゃあね。こんなこともできるんだね。すごい。いえいえ。今日は誕生日ですよね。お誕生日おめでとうございます。プレゼント、どうぞ。
Wa, arigatou gozaimasu, ureshii. Hai minasan, konnichiwa. Cakap Jepun no Fadira Sensei desu. Okey, hari ni Sensei nak sharekan kepada anda 5 positive Japanese words. Be positive. Yang pertama adalah ureshi. Ureshi. Ureshi bermaksud gembira, happy, okey? Ureshi. Contohnya, kyou wa tanjoubi desu yo ne. Tanjoubi omedetou gozaimasu. Presento douzo. Wah, arigatou gozaimasu, ureshii. Okay, perkataan yang kedua adalah shiawase. Shiawase. Shiawase bermaksud bahagia. Bahagia, kita kalau orang Malaysia, kita jaranglah sebut pun bahagianya macam tu. Tapi orang Jepun, dia selalu sebut perkataan shiawase. Contoh dia, ada satu lagu yang menggunakan perkataan ni. Kalau Sensei nyanyi mesti korang tahu. Sebab lagu ni dia ada bahasa Jepun, bahasa Melayu. Ada version masing-masing. Lagu dia macam ni. Shiawase nara te o tatako. Shiawase nara te o tatako. Sambung sendiri. 幸せなら手を叩こう幸せなら手を叩こう Tahu tak lagu apa tu? Tahu kan? Okay, so itu dia menggunakan perkataan shiawase. Maksud dia bahagia. Okay, seterusnya perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga adalah yasashi. Yasashi maksud dia baik hati. Biasanya kita akan gunakan untuk orang lah, baik hati. Yasashi. Contohnya, Oba-san, nimotsu omosou desu ne. Mochimashou ka? Arigatou. Yasashito da ne. Okey, perkataan yang keempat. Perkataan yang keempat, saya rasa semua orang, mostly lah, ramai orang tahu perkataan ni. Perkataan paling famous dalam bahasa Jepun, iaitu kawaii. Kawaii maksud dia comel. Okey, comel. So, orang Jepun suka sangat perkataan kawaii ni. Biasa dia akan sebutlah semua benda lah kawaii. Kawaii kan. Dan barang-barang orang kat Jepun mostly kalau anda suka pergi ke Daiso, barang dia semua kawaii kan. Rasa macam nak beli semua. Kawaii. Itu adalah perkataan yang keempat. Kawaii desu ne. Yang kelima, perkataan yang terakhir. Sensei paling suka perkataan ini, Sensei suka sebut dalam kelas, iaitu sugoi. Sugoi. Sugoi maksud dia hebat. Okay? Sugoi adalah hebat. So biasanya kalau kita nak puji orang tu, powernya, terrornya, kan? Hebatnya. So kita akan cakap perkataan sugoi. Contohnya, konna koto mo dekiru nda ne. Sugoi. Ye. So itu adalah 5 perkataan positive Japanese word yang anda boleh gunakan hari-hari. Puji kawan-kawan anda, puji orang sekeliling anda supaya kita semua akan rasa happy dan positive vibes on. Okay, kalau anda nak Sensei share lagi perkataan-perkataan bahasa Jepun, jangan lupa like, share dan komen video ini. Dan jangan lupa komen juga di bawah apa perkataan-perkataan positif yang selalu anda gunakan dalam bahasa Jepun. Ja, mata! Segi no video mate!